A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih saya ucapkan Tuan pengurusi acara bahagia, Tuan Imam, Tuan pengurusi masjid, barisan jawatankuasa masjid, pemimpin-pemimpin tempatan di semua peringkat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu taman-taman syurga. Barang siapa yang mengikuti jalan-jalan menuju ke majlis ilmu, maka Allah akan mengurniakan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Mudah-mudahan. Begitu juga barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu, belajar satu bab, Nabi kata belajar satu bab daripada cabang ilmu yang dipelajari, ia lebih baik daripada dunia dan seisinya, malahan lebih baik daripada solat sunat 100 rakaat. Bukanlah maknanya tak payah sembahyang sunat dah, tapi maksud dia puasa pahala tu kan. Macam itulah. Jadi malam ni ceritanya rahsia, rahsia keluarga bahagia. Sebolehnya bila kita sebut pasal rahsia keluarga bahagia ni, kena cerita kebahagiaan tu bukan hanya sementara sifatnya, tapi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dunia dan di akhirat. Kadang-kadang ada yang nampak bahagia kek mata, tetapi dalam hatinya porak-poranda. Hari ini satu pasangan bercerai, setiap 13 minit. Itu satu pencapaian lah tu. Satu pencapaian. Terengganu taklah. Terengganu saya tengok dia masuk dalam kategori, kalau pertandingan antara negeri-negeri ni, rekod dia jatuh kategori yang kelima atau keenam, itulah, berbanding di bandar-bandar besar yang lain lah, kan? Jadi bukanlah maknanya kita nak berbangga, kita patut risau lah, kan? Rekod yang paling cepat hari ni nikah, besok cerai. Tu memang rekod lah. Yang tu kat Terengganu. Kat Terengganu. Tapi maknanya walaupun berlaku sebab apa, ada banyak sebab. Antaranya basic apa, asas perkahwinan, kan? Asas perkahwinan. Macam malam ni kan ada tengok datang majlis ilmu, kan? Datang majlis ilmu, pendedahan banyak kita dapat. Orang yang datang majlis ilmu biasa tak ada masalah, yang tak datang tu masalah tu. Yang tak datang tu masalah. Ni ramai lah ni, kan? Ni kira ramai, cuma yang tak datang lagi ramai. Macam tu lah, kan? Jadi bila sebut tentang keluarga bahagia ni, maknanya asas mula tu penting. Asas mula. Kalau saya bentangkan ketah kerja tu, saya bentangkan dekat Ilim Bangi, Institut Latihan Islam Malaysia Bangi, khusus pasca perkahwinan, basic asas yang mula-mula nak kahwin. Nabi ajar kita jaga tengok 4 perkara. Kan, tengok dari segi lijamah liha, tengok kecantikan, rupa paras tu kena tengok juga. Penting sebab nak menghadapnya bukan sehari, kan, sepanjang hayat. Tapi orang dulu-dulu tak ada tengok muka sangat pun, okey, bahagia sampai ke sudah, kan. Ada mana silap dia. Yang kedua, tengok dari segi keturunannya, keturunan yang baik-baik, kan. Dari segi keturunannya, salah silah keluarganya orang yang baik-baik. Yang ketiga, tengok dari segi hartanya. Bukanlah makna nak mengikis kekayaannya, ringan sikit bebanan tu bila jaga, bila orang tu memang dah senang. Dan yang keempat, tengok dari segi agamanya. Dan Nabi pesan kalau tak dapat keempat-empatnya, paling tidak tengoklah agamanya. Sebab bila jaga agama, insyaAllah yang lain tu automatik datang sekali. Kalau keturunan tak baik, kita akan memulakan generasi keturunan yang baik dengan agama. Dengan agama pula, kalau daripada susah, insyaAllah dari segi harta tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala murahkan rezeki kita. Nah, begitu juga kalau tak cantik hari ni lagi lah, semua boleh adjust. Tolan ubek langsung torang muka. Dulu golap, kan. Tengok dah 10 tahun tak jumpa, tiba-tiba dah corak, kan? Macam-macam ubat, kan? Jadi bila kita tengok rahsia ni, kan? Rahsia nak membina keluarga bahagia ni macam-macam, kan? Macam-macam yang dikongsikan oleh guru sebelum ni pun banyak.
Antaranya yang kita tengok adalah basic asasnya tadi, agama tu tadi. Tengok apa agama. Keluarga tu takkan bahagia kalau 3 benda ni tak ada. Nombor 1, kena ingat, nombor 1 mesti ikut syariat Islam. Tak ada cara kaya lain dah. Mesti ikut syariat Islam. Dan ikut syariat Islam, hidup bersendikan syarak daripada pagi sampailah pergi kerja, sampailah balik rumah, sampailah tidur, sampai bangun pagi besok balik, semuanya berdasarkan pada syariat Islam. Tak ada dah cara lain, tak ada formula lain dah. Kalau adalah teori-teori barat lah menyatakan ada teori-teori tertentu, bila dikaji balik rupanya semuanya datang daripada Islam juga sudahnya. Macam mana pun lah dia cakap kan? Hormat menghormati semua Islam aja. Sayang menyayangi Islam aja. Hormati, sayangi yang muda, hormati yang tua, semua Islam aja. Tak ada dah, semua complete set dekat dalam Quran, semua dah diajar. Yang kedua, kita takkan kenal pasangan kita ni sampai bila pun proses mengenali itu berterusan. Kadang-kadang tengok perangai suami, apalah kono lelaki aku ni, aku pun tak faham ni kan. Orang lelaki pun cakap macam tu, aku tak faham betul dengan bini aku tu. Ada je benda tak kena, ada je benda tak betul kan. Tak, sebab perangai manusia ni boleh berubah dan proses mengenalinya itu pun berterusan. Dan begitu juga yang ketiga, pasangan ini tidak suka dirinya dibandingkan dengan orang lain. Jangan kita banding-bandingkan, sebab perbandingannya tu tak kena. Kita bandingkan kebaikan orang lain berbanding dengan keburukan pasangan kita. Sedangkan pasangan yang lain tu pun, orang lain tu ada keburukannya, cuma kita tak nampak, kita tak tahu. Kita cakap, abang tengok suami orang tu punya baiknya bagi bini je duit setiap bulan, dia bagi 5,000 sebulan. Yang dia tak tahu, hari-hari bini tu kena pijak dengan lelaki tu. Tu dia tak tahu. Baik dia bang, dia hari-hari dia layan isteri dia baik. Dia siap apa, hari-hari balik cium dahi isterinya, peluk isteri dia. Abang tak ada pun. Rupanya suami ni tak biasa kan. Suami tak biasa. Tapi yang suami tadi tu, dia memang cium hari-hari, tapi duit 1 sen pun tak bagi. Contoh, maknanya kita tak nampak. Kita membandingkan kebaikan yang terzahir dekat mata kita dan kita jatuh hukum tak sewajarnya. Ada banyak kebaikan. Setiap pasangan ni manusia biasa. Kita ni semua manusia biasa, ada kelemahan-kelemahan tertentu. Kalau cari keburukan memang jumpa. Memang kita jumpa. Nak pula hari ni kita zaman yang serba mencabar. Mencabar hari ni dalam keluarga. Hari ni kita tengok orang ramai kawan dalam Facebook, tapi kat luar dia tak berkawan pun. Orang dalam Facebook cakap banyak, maki hamun, macam-macam tulis dalam tu, tapi kat luar bangang yang muka macam tak ada apa-apa. Orang macam ni kadang dia tak cakap apa pun, senyap. Tapi dalam Facebook, dalam WhatsApp, macam perlu. Ada orang macam tu kan. Sedangkan cuba tengok orang-orang lama, tengok orang-orang lama. Dia kalau duduk tu, dia duduk kat kedai kopi tu, duduk berbual-bual, itu lagi puas hati. Dia berbual cerita, ingat tak dulu kita macam ni itulah lah. Cerita balik macam anak kau macam mana cerita. Sekarang ni dah tak ada lagi dah yang macam tu. Semua main apa keber, ketna, bahasa ringkasan ni semua nak cepat. WhatsApp pun bahasa ringkas-ringkas ya. Akum, Assalamualaikum. Walam, Waalaikumsalam. Dah makan belum? Dah makan ke belum? Dah kenapa? Makan apa? Sekerbu, nasi kerabu. Sekarang pemalih menulis mesej pemalih kan. Itulah keadaan. Jadi nak capai rahsia yang pertama, tu yang Nabi sebut tak dibu auladukum bisalasati asya. Dan didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai Rasulullah. Kan? Kita kena suruh anak-anak kita, keluarga kita, diri kita buat apa yang Nabi suka, tinggal apa yang Nabi tak suka. Kan? Kemudian sayang Nabi, buat apa yang Nabi biasa buat. Yang kedua bihubbi ahlihi, mencintai, menyayangi ahli keluarga Nabi. Macam mana nak cinta ahli keluarga Nabi? Ahli keluarga Nabi pun tak tahu siapa. Isteri Nabi yang 13 orang tu, dia ingat siapa? Yang dia ingat Aisyah, Siti Khadijah, 2 tu je. Yang lain tak tahu.
anak-anak Nabi, cucu Nabi Hasan Husin kan. Jadi kena ajar ahli keluarga kita dengan kita mengenali siapa ahli keluarga Nabi dan sayangi mereka. Dan yang ketiga disebut bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran banyak-banyak. Bacalah Quran kan. Dan Quran ni bukan baca saja, kenalah merenungi dan memahami maknanya. Sebab macam kita lah bila tengok satu buku lah kan, macam mana kita faham satu buku, kita nak cuba faham apa yang penulis tu cuba sampaikan. Kita baca buku, orang perempuan dia rajin lah baca novel, dia tengok apa sebenarnya kisah nak disampaikan. Macam tu juga dalam Quran. Kalau kita main baca je tapi tak pernah nak usaha fahami isi kandungan macam mana mungkin kita tahu apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak kita sampaikan. Kita datang majlis ilmu ni pun, apa disampaikan oleh penceramah-penceramah dalam masjid ni semuanya pasal itulah, apa yang telah pun Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, apa yang Nabi sampaikan, jadi kita laksanakan kan? Sebab tu kita tengok dah kata dah, bersatulah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah, bersatu kan? Dan janganlah berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Dah beritahu dah, tapi ada yang tak faham. Ada yang tak faham. Bila tak faham susahlah. Tu sebab buat hal sendiri tu kan. Ada dia jadi apa? Ada istilah orang Melayu sebut kora sumbang kan. Buat hal dia campur orang tidak buat hal sendiri. Dia bukan tak senang hidup dia, tetapi baik tak reti, tak campur. Tapi bila susah sampai masanya, perlukan masyarakat juga. Tak ada siapa pun boleh hidup sendiri. Nampak kan? Tu dah tahu. Sembahyang jemaah 27 kali ganda daripada sembahyang seorang pun dah tahu, tapi tetap tak ramai kat setengah masjid. Masjid At-Taqwa ni okey, tempat lain kan. Ni New Zealand je kan. New Zealand ke mana? Afrika kan. Terasa kan bila dah ramai macam ni, terasa sempit ni. Terasa sempit masjid ni. Macam tu kan. Tapi time subuh terasa lapang lah. Macam tu kan. Terasa lapang. Tapi tak apalah, ikhtiar kan. Jadi sebenarnya rumah Allah ni sesama lah kita sayang. Kita sayang rumah Allah ni. Jaga sama-sama. Tuan-tuan ni bertuah ni dapat surau masjid yang selesa macam ni. Itu sebabnya bila ada usaha-usaha nak menambah baik selesakan masjid ni, kita kena sokong. Itu sebabnya malam ni pun ada tabungan. Tuan-tuan sumbeklah duit banyak. Sebab kita nak cat balik masjid ni dan juga nak tukar kapet. Ini kena robot tuan-tuan. Ni kena robot. Ni pun salah satu rahsia keluarga bahagia kan. Sedekah banyak-banyak. Sedekah untuk pasang kapet. Siap ya kapet besok. Selagi mana orang pakai untuk semayang kan, berjalan nanti itu pun dapat pahala mengalir pahala. Walaupun kita dah jiun, walaupun kita dah padam, dah tak ada lagi dah, dalam kubur dah, mengalir pahala. Mana pula datang pahala ni, kita pun dah tak ingat dah. Rupa-rupanya ada kita sedekah dulu. Rupa-rupanya ada kita sedekah dulu, orang tu guna duit tu buat pintu sekolah. Selagi mana orang buka tutup pintu sekolah tu, selagi tu dapat pahala. Bukan susah benar. Ini kena apa? Malu kita dengan bangsa lain kadang. Malu. Bangsa lain keluar duit untuk bangsa dia, bukan main lagi kita kadang. Bangih bukan main lagi. Marah kita mesti bantu. Sedekah RM1. Itu masalah. Bukan orang sini okey, tempat lain ni. Saya suruh orang lain contohi jemaah Masjid At-Taqwa. Ya kan? Sumbek banyak-banyak. Banyak-banyak nanti nampak tabung tu jangan buat tak nampak pula. Tabung kat mana tak? Belakang warna putih. Kat belakang warna putih tu. Sumbat banyak. Di samping tu juga ada satu tabung lagi. Tu yang dibawa oleh sahabat saya, nanti kan saya akan maklumkanlah. Kan? Sumbatlah banyak-banyak. Okey, jadi makna kata tu Quran. Baca. Jangan kita sekadar membaca saja, tetapi juga kita tazakkur, cuba ingat, tadabbur dan buat apa yang diberitahu dalam Quran. Yang keduanya, mendekatkan diri kita kepada Allah. Ajak keluarga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, semua kita buat. Ibadah sunat nak cover balik ibadah-ibadah wajib kita. Mungkin ada yang mana yang kurang sempurna tu nak top up sikit lah. Kita buat ibadah lah banyak-banyak. Tapi ibadah ni bukan main ikut-ikut aja, kena belajar juga.
Kesempurnaan ibadah, mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama dengan ilmu, bukan main belasah aja. Orang semayang kita semayang, orang rukuk kita rukuk, tapi kita pun tak faham apa sebenarnya pembacaan kita. Itu sebab saya suruh baca, suruh faham tadi. Dah sampai masanya kita memahami juga bacaan-bacaan dalam Al-Quran tu yang kita bawa dalam semayang kita. Mesti dengan ilmu. Kenapa kita sujud macam ni? Betul tak cara kita rukuk ni? Betul tak cara kita ni? Duduk antara sujud, kaki kita pelipatnya macam mana? Kena tengok. Dan belajar dengan guru. Yang kedua, mestilah ikhlas. Ibadah mesti ikhlas. Nak capai kesempurnaan ibadah, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mestilah membawa perubahan kepada perangai dan tindak tanduk kita. Kalaulah kita ibadah tapi perangainya tahu ada masalah dengan ibadah kita, mengumpet laju ya, cerita tak elok pasal orang, ada je cerita buruk pasal orang. Ni boleh lepas main maghrib ni menangis-nangis berdoa, habis dia doa langsung dikutuk orang lain. Dia tak boleh pakai lah dia tu. Aku tak suka betul dengan orang ni. Ya. Ada. Kemudian begitu juga mengenai orang, mengena orang, memfitnah orang. Macam-macam begini. Macam-macam. Nak pula dengan media maya sekarang kan. Macam-macam. Jangan main. Copek berita-berita tak elok tu cepat tersebar. Jangan risau. Cerita baik lambat tersebar. Kan? Macam imam pergi umrah. Benar baik, lambat tersebar. Imam dah balik baru tahu. Punya tahu kan? Imam dah balik berumrah baru tahu imam pergi umrah. Lah pergi umrah ke imam betul lah, lama tak nampak, punya tahu kan. Cuba kalau cerita-cerita tak elok, cepat semua update. Kan? Tu dia. Cerita-cerita tak elok ni jangan saya sebarkan tuan-tuan, bahaya tu. Tu jangan main hari ni orang nak jadi jutawan dosa. Kita tak sadar tau, menyebar-nyebarkan cerita ni jadi jutawan dosa. Sebab kita sebarkan cerita tu elok ke tak elok ke, betul ke tak betul, dua-dua dosa. Bila cerita benda tak elok pasal orang, walaupun benda tu betul, jadi dosa sebab mengata, mengumpat. Bercerita pasal orang dah lah tak betul, jadi fitnah. Dua-dua dosa. Jadi apa macam mana nak buat? Tu yang Abu Lais kata, buat 7 perkara. Ni buat 7 perkara pula. Sorry, buat 6 perkara. Yang pertama, bila orang sampaikan cerita, jangan percaya sebab kesaksian dia tak cukup. Kau dengar mana cerita tu? Ada orang cakap, jangan ambil. Dia baru dengar-dengar je, betul tidak pun tak tahu, jangan ambil. Kedua, hendaklah kita mencegahnya sebab membawa kepada kemungkaran. Betul pun berdosa, tak betul pun berdosa. Jadi jangan kita. Jadi kita cegah, kau berhentilah buat cerita tak elok ni. Kau tu tak apa hukum berdosa, neraka ni. Cegah. Yang ketiga, janganlah kamu bersangka-sangka disebabkan cerita orang. Yalah, tak sangka kan JK masjid macam tu. Nampak? Kan Saddam cakap ni. JK tak sangka JK sejik begitu. JK sejik kan. Tak sangka betul kata. Nampak baik dia tu. Perangai kan sedap kan. Jadi jangan bersangka-sangka berdosa. Allah Ta'ala tak suka. Dan begitu juga keempat, dah lah tahu, janganlah kamu menyelidik pula betul ke tidak cerita tu. Jangan menyelidik. Nanti aku semak, aku kenal abang dia tu, aku dapat apa-apa info, aku update. Dia pula update. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu sebab natijahnya akhirnya kedua-duanya apa? Neraka. Dan yang keenamnya, bila kamu dah membencinya, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Tu Abu Lais As-Samarkandi aja. Kita semayang tapi baik, jadi perangai tak elok. Kesempurnaan ibadah 4. Pertama tadi ilmu, kedua ikhlas, yang ketiganya tindak tanduk perangai jadi lagi baik dengan ibadah, dan yang keempatnya nak capai kesempurnaan ibadah mestilah dimulakan dengan niat. Na'amalu bin niat. Semuanya dengan niat. Bila nak semayang mesti ada niat. Tak ada memang tak ada lah orang nak semayang tu niat nak masak, tak ada. Kan? Tapi makna niat gitu. Masih ada yang mulakan dengan niat. Jadi kerjakanlah ibadah yang apa? Kadang-kadang semayang sunat ni je tengok semua orang semayang sunat, kau boleh habaq dia. Yang ada seorang tu dia boleh relax duduk tengok orang lain semayang, seolah-olah kau semayang lah, aku dah banyak, macam tu lah lebih kurang. Kan? Masalah tu. Buatlah, kan? Tu ibadah-ibadah sunat ni juga salah satu cara nak bagi Nabi kenal kita akhirat besok.
Akhirat besok Nabi panggil ummati, ummati, umatku, umatku, dia panggil gitu. Yang itulah suara yang kita nak dengar, macam itulah bentuk panggilan yang kita nak Nabi panggil kita. Umatku, kemari kau umatku. Tapi kalau Nabi tak kena kita, sia-sialah hidup berpuluh tahun atas dunia, tapi Nabi tak kena. Sia-sia kalau Nabi tak kenal kita. Ya, kan? Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Yang ketiga, terus menerus mengingati Allah dalam setiap keadaan, baik dengan hati, dengan lisan, dengan amalan keadaan dirinya. Kecintaan pada Allah ni ajak semua sekali. Dalam rumah tangga kita, ajak semua untuk terus ingat Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, barang siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Itu sebabnya kita buat kenduri tahlil arwah, dan kita buat doa selamat. Tujuannya kita buat kenduri-kenduri tu, yang buat tahlil arwah ni, sebab kita ni nak zikir satu. Zikir ni nak bagi ingat Allah. Tahlil tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu tahlil tu. Buatlah. Tu yang pertama, buat kenduri. Yang kedua, sebab nak makan. Tu penting tu. Sebab ramai cakap apa pula, memang betul. Sebab makan itu sedekah daripada tuan rumah, juga pahala besar. Nak pula tuan rumah niat sedekah, niat untuk arwah yang sedang ditahlilkan tu. Tu kan Allah Ta'ala ni nak cabut nyawa kita bila-bila je. Kita mungkin hari ni kita nampak tak penting, tak malah tak ada apa lah tahlil ni, tapi kita akan tahu bila kita dah tak ada atas muka bumi ni, kita dah kena tanam besok dah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masa tu lah bila keluarga kita buat, kita kalau boleh nak dia buat setiap minggu kalau boleh. Itu sebab yang ada ahli keluarga datang setiap hari Khamis malam Jumaat, datang masjid, bawa atau dia bagi juga tu, minta untuk arwah tu, sebab nak buat setiap minggu hadiah kan. Salah satu tanda ingat. Kan? Yang keempat, lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah berbanding yang lainnya. Mengajar ahli keluarga kita, mengajar tentang kecintaan pada Allah lebih kepada yang lain. Macam saya tengok macam keluarga saya dulu, baru-baru ni dalam bulan 12 hari tu nak pergi umrah. Nenek saya sakit. Jadi masa tu itulah ujian. Mak saya nak pergi ke tidak, nak pergi ke tidak. Akhirnya fikirlah, kasih sayang kita pada Allah dan Rasul lebih daripada ahli keluarga kita. Nenek saya yang sakit tu sendiri cakap, pergilah, pergi. Jangan tak pergi. Nanti doa, kita sampaikan salam pada Rasulullah. Itu pesan nenek saya pada saya, dan dia pesan pada mak saya, pergi, jangan tak pergi. Bila Allah Ta'ala dah jemput, pergi. Kan? Jangan sebut salah sebab benda-benda ni. Ada satu datuk tu tanya saya, malam ni dia masa nak pergi haji tahun lepas, dia last minute dapat panggil, tiba visa dia lulus, dia boleh pergi, dan dia nak pergi pula, dia uji pula anaknya kena operation, ada jangkitan, kena operation malam tu. Kena operation malam tu dah sebut salah, anaknya kecil lagi, anak-anaknya 3 tahun ke 4 tahun macam tu. Anaknya tu memang melekat dia dengan mak ni, macam mana nak pergi ni, aduh hai, nak operate ni besok nak pergi ni, malam ni operate, besok nak pergi haji. Jadi dia tanya pandangan saya, pergilah. Cuba fikir kisah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dapat mimpi. Saya dekat macam tu, saya terbayang kisah Nabi Ibrahim. Dia kata betul lah, saya pun terfikir juga. Dia kata, Datuk dia, isteri saya sekarang ni macam mana, ajaklah, pujuklah elok, pergilah, insya-Allah anak tu tak ada apa-apa, serahlah pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah dia pergi, anak operation malam tu, alhamdulillah tak ada masalah, okey, berjaya. Dan bila dia pergi tu, cuma dia tak dapat nak jaga anak itu saja, keluarga dia yang jaga. Jadi bila dia balik, alhamdulillah dia pun tengok anak pun dah sihat, bawa pula anak, terus bawa anak pergi umrah pula. Dalam selang seminggu dia balik pada haji tu, terus pergi umrah pula, bawa anak tu sekali. Tu je kan, kita kasih sayang Allah Ta'ala uji, kan? Allah Ta'ala uji kita. Yang kelima, merenungi, memerhatikan dan mengenal kebesaran Allah. Saya sebut bagi contoh-contoh yang macam ni bukan apa, sebab sekarang ni banyak keluarga-keluarga dah jauh, makin jauh daripada Allah. Yang dikejar material banyak.
Kan? Kereta apa nak pakai. Persaingan. Hidup kita sekarang ni lebih pada persaingan. Kereta siapa paling besar sekali? Kereta siapa paling panjang? Handphone siapa paling canggih? Rumah siapa yang paling besar? Siap ada laluan drive-thru. Punya pemalih kan, lalu ambil makan jalan. Macam itulah. Sekarang sedangkan benda tu sementara sifatnya. Manusia berlumba-lumba membesarkan rumah, berlumba-lumba kan menambah harta kekayaan. Tu yang Nabi pesan, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Memang betul. Tak pernah cukup. Kan? Bersyukurlah kita dengan apa yang kita ada. Manusia jadi tak bersyukur disebabkan oleh 3 sebab. Sebab yang pertama, manusia tak bersyukur sebab sibuk tengok apa yang orang lain ada, sampai terlupa apa yang dia ada. Dia nak sangat itu, dia nak sangat ni, dia nak sangat ni, tapi dia terlupa dia dah ada dah. Macam-macam yang dia dah ada tu dia terlupa. Itu sebab manusia tak syukur. Yang kedua, dia tak bersyukur kerana sibuk melihat kelebihan orang lain, sedangkan dia terlupa melihat ada orang yang lebih susah daripada dia. Ramai. Ya. Baru kita dengar baru ni kan, budak tu sampai makan makanan ambil kat tong sampah makan. Dah tak ada makanan sangat. Makna tu ajar kita apa? Ajar kita syukur. Kita anak kita taklah sampai tahap itu. Kan? Saya pergi kembara korban di Kamboja. Tengok saya dah pergi dalam 3 kali lah. 3 kali saya pergi. 3 tahun turut-turut saya pergi dulu. Tahun lepas saya tak pergi. 3 tahun turut-turut tengok betapa susahnya orang Islam kat sana. Nak makan daging pun tunggu kita datang. Kita datang bagi. Satu grup datang. Berpuluh-puluh grup daripada Malaysia yang pergi. Daripada Singapura pun datang. Daripada Indon pun datang. Malaysia paling ramai lah. Malaysia paling ramai. Dan satu grup tu sampai 80 ke 90 ekor lembu sumbangkan. Dan kesian orang Islam sana. Dapat pula daging bila kita dah potong-potong, kita dah timbang-timbang, kita hantar kat setiap rumah. Hantar kat sana. Ya Allah, kesian betul. Dia orang dah dapat je daging, dia peluknya kita, cakap terima kasih. Terima kasih, dia cakap lah dalam bahasa dia lah. Bau jangan cakap lah. Kan? Tapi bila dia bagi tu kan, kesian tengok peti ais pun tak ada. Setengah pada kita dekat Malaysia ni dapat daging korban, bergaduh dapat daging korban, sampai busuk tak masak dalam peti ais. Dia dapat tak ada peti ais pun, sidai dekat pagar, keringkan. Bila dia nak makan barulah dia potong sikit-sikit nak masak. Macam tu sekali. Belajar anak-anak yang kecil-kecil belajar. Kita daif-daif pun kita belajar, sekolah pondok pun sekarang ni alhamdulillah. Nama je pondok tapi canggih kan ni, aircon. Sekarang adalah yang masih belum aircon lagi, tapi ada bangunan lah, elok lah. Anak-anak orang Islam di Kamboja belajar mengaji, duduk bawah macam garaj kereta tu, berbumbungkan zinc, duduk atas tanah yang disapu tanah, duduk atas tanah tu bersela, pegang Quran macam ni je belajar. Itulah dia. Itu sebabnya kita tengok kan, tengok orang yang lagi susah daripada kita, kita akan syukur. Sebab sibuk tengok orang yang senang daripada kita, memang kita susah nak syukur. Dan yang ketiganya, manusia jadi tak bersyukur kerana sebab terlupa. Kadang-kadang dia boleh sebut, aku berjaya ni sebab atas usaha aku, aku berjaya ni sebab aku kerja kuat, sedangkan dia terlupa ini semua dengan izin Allah. Ya. Ada orang kerja lagi teruk daripada kita, tapi tak senang-senang hidup dia, sebab Allah belum izinkan. Kais pagi makan pagi kira-kira, dia kais pagi makan 2 minggu lepas. Bayangkan tu. Bukan kais pagi makan pagi, kat kira ngam-ngam tu balik modal tu. Kalau kais pagi makan pagi, kais pagi makan 2 bulan lepas pun ada. Hutang pun tak selesai-selesai, makan pun tak cukup. Kejap pinjam orang ni, kadang dia tengah fikir siapa lagi yang kita belum pinjam. Betul. Orang miskin dengan orang kaya lain. Orang miskin, apa kita nak makan malam ni? Orang kaya pula, kat mana kita nak makan? Kat mana kita nak makan? Orang politik, siapa kita nak makan?
Tapi bukan itulah tajuknya, tak ni. Termasuk pula yang itulah kan. Tapi itulah dia. Beza gitu. Orang susah dengan orang kaya. Kan? Kemudian yang kelima, kan, dalam kita memerhatikan, mengenali kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita juga berusaha untuk memikirkan macam manakah kita ni nak balas balik. Allah Ta'ala tak harap pun kat kita ni. Dia tak kisah pun kita semayang tak semayang. Bukan Allah harap pun kita semayang tak semayang. Kita ni yang mengharapkan pada Allah. Kita kejar 3 perkara dalam hidup kita. Kita kejar hidayah supaya dapat beza benda buruk benda baik. Kita kejar maghfirah, nak minta kampunan pada Allah. Dan yang ketiga, kita kejar rahmat Allah. Itu sebab kita ibadah banyak-banyak ni. Puncanya sebab kita nakkan rahmat daripada Allah. Hanya dengan rahmat Allah kita dapat masuk ke dalam syurga. Keenam, ajak ahli keluarga kita untuk memerhatikan segala nikmat dan juga kebaikan dan juga kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dah diberikan kepada kita. Ajak keluarga kita semua ingat Allah dah bagi kita macam-macam. Abah nak bagi tahu dulu masa abah mula-mula kahwin dengan mak kau ni, apa pun tak ada. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah murahkan rezeki kita. Ni semua pandai-pandai. Alung dapat masuk universiti, Angah dapat masuk universiti, alhamdulillah. Kemudian semua kerja elok-elok, alhamdulillah. Ini semua rezeki Allah bagi. Yang korang tak tahu, abah dengan mak dulu duit tak ada, susah. Sampaikan berniaga pagi, kemudian petang pergi kerja lagi, buat part time lagi, ikut lori lagi. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, semua cukup. Macam tu. Mana ajak keluarga kita. Jadi keluarga kita ni pun dah terbiasa. Hari ni kalau kita tengok ramai budak-budak rosak, bukannya diajar mana ni, diajar dengan bagi apa yang dia nak. Budak hari ni senang, nak apa cakap je. Allah Ta'ala uji muda dengan tua, sehat dengan sakit, lapang dengan sempit, muda dengan hidup dengan mati, dan juga kaya dengan kecukupan. Bukan kaya dengan miskin. Orang dulu-dulu baju sepasang cukup. Orang dulu-dulu, orang tua-tua dulu saya dengar kan cerita pergi sekolah, sampaikan kasut tu dengan tali kasut sangkut dekat tengkuk sebab tak nak rosakkan kasut tu. Berjalan berkilo-kilo sampai dekat-dekat sekolah baru sarung kasut tu. Tu semua kaki buruk semua. Macam-macam batu, kayu, pijak, selumbar semua. Dulu punya susah. Budak sekarang kasut hilang. Buku tak tahu mana pergi. Senang aja. Ayah dah, yalah lah, besok belilah. Beli. Songkok hilang, songkok atas kepala hilang. Budak sekarang tak cakap anak orang, anak sendiri. Tak tahu, tiba-tiba tak ada ayat dia. Aduh, tu tak tahu. Tiba-tiba tak ada budak sekarang. Songkok hilang, kasut hilang. Dulu asrama lagi lah, kasutmu kasutku juga. Macam-macam. Hari ni dia orang senang. Baju hari Senin sampai Jumaat siap semua. Isnin lain, Selasa lain, Rabu lain, tak ada masalah. Berdobi hantar, bergosok siap Isnin sampai Jumaat. Dulu mana ada. Dulu sepasang itulah hadap hari-hari. Kena kuah sikit kotor, balik rumah cepat-cepat sental, cepat-cepat nak keringkan sebab besok nak pakai balik. Dulu sampai perang baju putih. Baju putih tu hujung tahun dah jadi perang. Kemudian diwariskan pula baju tu kepada adik-adik kesayangan. Diwariskan sebab sekolah yang sama. Kan? Itulah dia keadaannya. Kemudian menghadirkan hati secara keseluruhan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Taatlah kepada Allah. Abdul As-Samarkandi kata, jaga 7 perkara. Jagalah lisan kita, jagalah mata kita. Lisan zikir banyak-banyak, mata pandang benda-benda yang baik, pandang Quran, pandang Kaabah. Yang ketiganya, jagalah hati kita, jangan tamak, jangan dengki, jangan sombong. Jaga perut kita, jangan bagi benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Jaga tangan kita jalankanlah perbuatan yang baik-baik, tolong orang mana selagi yang terdaya. Yang keenam, jagalah langkah kaki kita. Dan yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Begitu juga menyendiri sehingga mengalirkan air mata. Ajak keluarga kita
Sama-sama menyendiri, bertahajud, bangun pagi, qiyam al-lail, biar dia menitis air matanya, mengenang, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah, yang mana tak ada naungan selainnya ketika hari akhirat kelak. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang keduanya, orang muda yang sibuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang keempat, orang yang berkasih sayang kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Yang kelima, orang yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang cantik dan kaya, tetapi menolaknya kerana takut kepada Allah. Bukan makna perempuan buruk dan miskin boleh. Perempuan kaya dan cantik pun dia boleh tolak, miskin dan buruk lebih lagi. Yang keenam, bersedekah, yang mana bila bersedekah tu tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Makna tak heboh-heboh kat orang bila sedekah. Kan sedekah tak ada nunjuk-nunjuk ke orang, tak ada. Ada satu datuk tu dia sedekah, dia infakkan, dia beli tanah, dia wakafkan bina masjid, niat untuk mak ni 6.5 juta. Kemudian dia baru teringat, aduh terlupa pula. Kenapa? Terlupa pula saya punya belum lagi. Ada tak tanah kosong lagi? Beli satu tanah lagi, dia wakafkan, dan infak kali ni dia niatkan untuk diri dia 5 juta lagi. Itu dia. Kaya dan ingat Allah. Ada orang tu dah lah miskin ni, ingat Allah pun tidak. Ingat satu kisah dalam kitab Muka Syafatul Qulub, di bawah tajuk takut kepada Allah. Seorang perempuan tu dia susah sangat. Dia susah sangat sebab suaminya dah terlantar, anaknya ramai, suami terlantar sakit, ditimpa kecelakaan. Jadi suami dia kata, kau pergilah jumpa dengan seorang kaya ni, kau mintalah dengan dia, mudah-mudahan dia bantu kita. Bila dijumpa dengan lelaki kaya tu, lelaki kaya tu cakap, boleh, aku boleh bantu kau dengan syarat kau serahkan tubuh kau kepada aku. Perempuan ni mengeleng lah, tak nak. Baliklah perempuan tu. Sampai dekat rumah tengok anaknya merengek-rengek, ibu lapar, ibu lapar, macam mana ni lapar, ada tak buat balik makanan? Tak tahan tengok anaknya, dia pusing balik pergi rumah orang kaya tu. Bila jumpa orang kaya ni, kenapa? Itulah aku tak sampai hati tengok anak-anak aku menangis, aku nak minta bantuan pada kau. Maka orang kaya ni kata apa? Adakah kau boleh bersetuju dengan syarat yang aku nak berikan pada kau tadi? Setuju ke tidak? Perempuan tu dengan berat hati dia mengangguk. Ketika dibawa masuk ke dalam bilik, lelaki tu baru nak pegang perempuan ni. Perempuan ni mengelotak-ngelotak badan dan menggigil macam nak tercabut anggota tangan kaki dia, macam nak tertanggal, namanya menggigil, takutnya. Kau ni kenapa? Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Lelaki kaya ni tersentak, tersedar. Lelaki kaya ni kata apa? Engkau boleh takut kepada Allah bersama-sama dengan kefakiranmu, maka tentunya lah aku ini sepatutnya lebih takut kepada Allah bersama dengan kekayaan aku. Dia dari miskin, terdesak tadi, patutnya belasah ajalah, yang penting anak aku dapat makan. Tak, masih takut lagi kepada Allah. Jadi dia insaf, dia kata patutnya aku ni patut lebih ingat kepada Allah. Jadi sebabkan itu, dia bagi dekat perempuan tu segala macam yang dia boleh bagi. Perempuan ni balik, bukan hanya anak boleh makan, malahan keluarganya berubah hidupnya jadi senang. Nak tunjukkan banyaknya yang lelaki ni bagi kat dia, nak tunjukkan murahnya rezeki bila kita ni patuh kepada perintah Allah. Tu cerita tu. Jadi ingat Allah banyak-banyak. Dan bila cerita tadi, yang ketujuh tu, yang keenam tadi itulah kan, yang sedekah tadi. Yang ketujuhnya, orang yang duduk bersendiri yang dapat naungan arasy Allah, duduk bersendirian sampai menitis air matanya kerana mengingati dosanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita ajak keluarga kita tu bersendiri juga, sama-sama kita bertahajud, berqiyamul lail, bangun pagi, qiyam al-lail, bangun malam. Tapi bangun koncing tidur balik tak kira. Itu bangun juga tu bangun malam juga, tapi tak adalah faedah tu kan. Bangun beribadah pada Allah, solat, ngaji. Dekat Seremban ada satu cerita, dia kata dia ajak bini dia, jom kita buat. Dia memang hari-hari lah dia qiyamul lail, tapi dia pesan dengan bini dia,
Kita ni semayang pagi ni kena faham ada makhluk-makhluk Allah juga, kena ingat gitu. Manalah tahu dalam kita beribadah ni tiba-tiba kau nampak ada makhluk yang lain, buat tak tahu je tu semua makhluk Allah. Bini dia pun tahu. Rumah dia ni rumah teres. Rumah teres tengah, bukan tepi, tengah. Pada satu pagi tu dia semayang jemaah dengan isteri dia tahajud. Tiba-tiba masuk pencuri. Pencuri itu masuk pintu depan, masuk dalam bilik kawan ni tengah semayang berjemaah berdua ni. Budak ni masuk, jumpa duit, jumpa emas, gelang, rantai, jumpa semua. Bila dah ambil masuk dalam beg, dia nak lari keluar, tak jumpa pintu keluar. Rumah dia tak ada grill, tak ada apa pun tadi. Allah lindungi hartanya, lindungi keluarga. Tak jumpa pintu keluar. Jadi budak ni tak tahu nak buat apa. Panik, dia pun letak balik gelang rantai ni tadi. Sudahnya dia tak tahu nak buat apa, dia pun sama ikut semayang sekali. Dia ikutlah semayang sama. Bila dia ikut semayang sama, bini dah nampak, Allah, siapa pula ni? Lepas tu bini dia tinggal, oh, abang dah pesan, buat tak tahu. Itu semua makhluk Allah. Yang suami bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut dia tengok siapa pula seorang ni kan. Jadi dia kata kenapa minta maaf pakcik, dia salam, menangis-nangis dia salam. Minta maaf pakcik, saya tadi sebenarnya nak mencuri tapi saya nak keluar, tak jumpa pintu keluar, menangis lah. Masya Allah, terkejut. Tuan rumah pun terkejut. Macam ni lah. Kenapa kau mencuri ni dia? Saya, mak saya sakit, saya tak tahu macam mana nak buat lagi lah. Macam ni lah. Kau ambil duit ni 100, beli ubat bagi mak kau makan, bawa mak kau pergi klinik. Kalau ada duit sok bayar, kalau tak ada pun pakcik halalkan. Faham? Ya pakcik. Baru dapat keluar. Dapat jumpa pintu keluar. Nak tunjukkan kan? Tapi bukanlah sebab itu saya suruh semayang lah. Yang kita ibadah ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian menjauhi segala sebab yang dapat menghalang diri kita dengan Allah, iaitu berelakkan kita buat perkara-perkara yang mungkar dalam keluarga kita. Tanam saham akhirat banyak-banyak, benda-benda baik, ajak keluarga kita beribadah. Besok anak kita, besok kita dah dalam kubur. Anak kita hari Khamis dia cakap, jom kita pergi. Abah dulu dengan arwah atuk dulu tak pernah tinggal tau Khamis malam Jumaat ni baca Yasin. Dapat pahala. Sebab kita dah didik anak kita. Ini tak. Dulu masa daripada kecil lagi kami tak pernah tinggal karaoke. Tu nak mati tu. Memang tahu lah bapak dalam kubur tu. Dapat saham tu pula. Kan? Jadi seterusnya ajar anak-anak kita tentang mengasihi kedua ibu bapanya. Kan? Apakah bakti-bakti yang anak kena buat dekat mak ayah dia? Ada, antaranya memberi nafkah. Memberi nafkah kepada mak ayah. Bagilah duit belanja, bukan banyak pun, tak dapat banyak, sikit, tak dapat sikit, bagi banyak. Bagi mak ayah kita. Mak ayah kita bukannya nak banyak sangat pun, kadang-kadang mak nak apa? Mak nak sangat macam rumah orang tu. Nak apa? Nak air tokan-tokan tu dia kata. Dia nak air yang tokan tu toih keluar, toih sejuk, toih panas, tak payah lagi masak. Bila dia masak air dah pokak, tak apa terdongar, dah terbakar je dapur tu. Kejap-kejap terbakar sampai kering, tak terdongar. Dah menjorit cerit dah. Tak dongah. Pokak kan dah tua. Jadi bagi dia yang tokan toih panas. Sediakan tempat tinggal yang selesa untuk mak ayah kita. Kalau mak ayah kita selesa tinggal kat rumah kampung, jangan dipaksa dia duduk di bandar. Letak orang yang boleh jaga dia. Bersalahnya. Ataupun rumah tu, walaupun rumah tu dah lama, bagilah dia jadi selesa. Ubah suai lah sikit supaya senang. Yang dah bertangga diletak atas tanah. Tak ada lagi dah orang tua tu naik tangga. Kalau nak selesa, pasang eskalator. Tu kan. Untuk mak ayah kita kan. Keluarga bahagia dah tu kan. Pendek eskalator. Naik dah sampai. Macam tu kan. Kemudian memberikan kasih sayang pada mak ayah kita. Ziarah. Sibuk-sibuk ceramah. Bila ada pagi yang tak ada ceramah tu, singgahlah rumah mak. Pergi jumpa. Contohlah macam saya lah. Singgah. Duduk mak tu sebab jangan beli rumah jauh mana. Kan? Okey dengan mak gitu kan. Kemudian memberi perhatian pada ibu bapa, jangan diabaikan. Ada keperluan-keperluan mak ayah kita. Kan? Mak nak itu, mak nak ini, mak tak tahulah sekarang ni, tak tahulah.
Selalu pening-pening kepala, migrain, carikan ubat yang elok untuk dia. Kan? Memenuhi permintaan mak ayah kita. Ada permintaan-permintaan tertentu apa yang dia nak bagi. Mak kita tak ada minta omeh pemata tu. Kalau bagi memang dia tak pernah tolak. Tapi makna keperluan-keperluan itu kadang dia bukan nak apa. Dia nak ni, kadang nak kursi rehat tu, yang kursi urut tu tekan-tekan, tak payahlah orang picit-picit kita lagi tak. Tersalah tokan pula pakai maksimum tu. Langsung padam kan. Tengok juga kan. Yang kursi karun ni kan ada juga yang jenis yang kerah betul tu kan. Dia tekan pula yang maksimum tu. Dia dah lah tulang rapuh, langsung roput. Jaga. Kemudian melakukan apa yang disukai oleh mak ayah kita. Mak ayah kita gambar berjalan, bawa dia berjalan. Kan? Bawa family, mak nak pergi mana? Itulah mak tak nak lah jalan jauh sangat, tak larat. Tapi mak nak pergi mana? Dapat pergi Thailand jadi mak Thailand minta kan. Dia dalam tak jauh tu Thailand minta kan. Mak nak pergi mana? Mak teragak nak pergi Baitul Maqdis. Pergi Baitul Maqdis. Sekarang ni senangnya rakit-rakit dah kan. Tak ada. Mak nak apa? Tak tahulah mak ni tak tahulah rasa. Mak ni selalu gastrik ni. Selalulah kena ni. Macam saya pun selalu kena gastrik. Kan? Bukan apa, makan macam-macam, lepas tu kan tak ikut time, kono juga kan. Tu sebabnya hari ni pun saya ada bawa kebetulan pula kono cerita tu teringat pula ada bawa tu susu kambing tahur. Ada kat luar, kat parking yang boleh tengok. Baik untuk gastrik, baik untuk kecergasan minda. Alhamdulillah. Cubalah. Saya minum okey, sedap pun sedap. Murah pun murah, taklah mahal benar lah. Boleh lah. Kan? InsyaAllah. Jangan tak beli tu, habis kan. Supaya besok tak payah jual ni dah. Habis kan. Kalau nak lagi satu lori entah kan. Bagus. Dia punya tu rasa pun bagus. Semua peringkat umur boleh rasa. Siapa yang selalu kena gastrik macam saya, yang selalu kena pada hulu hati ni. Tu Ustaz. Yang selalu kena. Nampak macam tu. Kono, bila kono tu rasa macam tu sebab saya minum memang tak. Saya kalau minum air kopi O. Teh O. Saya tak boleh minum susu ni. Dah lama putus susu. Kan? Kalau kalau minum koreh perut tu tak tahu apa hal kan? Tapi kalau minum susu saja boleh. Dia boleh campur tu dia tak masalah. Ada mungkin ada yang macam tu sama macam saya kan. Yang kopi O, adik-beradik saya, mak saya semua sama kan? Kemudian bercakaplah dengan lemah lembut kepada mak ayah kita, walaupun dia pokak, tapi janganlah kita menjoget dekat dia. Rapatkan bibir kita kat telinga dia. Mak nak makan apa? Pun tak dengar lagi. Masuk sampai ke dalam lubang telinga tu, betul cakap. Jangan kita menjoget. Jangan. Nampak pun tak elok. Kadang-kadang mak kita tu pun tahu, terasa hati. Cakaplah kuat-kuat sikit lah. Dia suruh cakap kuat sikit, bukan suruh menjoget. Nampak tak? Itulah. Mak dah makan belum? Jauh. Apa yang jauh? Hutan belum. Itu je dia dengar kan. Kemudian menghadiahkan kejayaan kita pada kedua ibu bapa. Ajar anak-anak. Itulah hadiah. Mak tak nak hadiah apa-apa pun. Hari lahir mak ni, mak cuma nak satu je, nak anak-anak mak berjaya. Macam tu. Mengajar anak kita, menghadiahkan kejayaan kepada kita. Itu. Kemudian meluangkan masa bersama-sama. Mak ayah kita ni kadang dia nakkan kebersamaan. Balik bukannya kata apa pun, balik sudahnya mak kita gak yang masak, tapi apa? Dia pentingkan menghabiskan masa bersama-sama. Begitu juga mendoakan kebaikan tu mak ayah, walaupun mak ayah kita dah tak ada. Kan? Sabda Rasulullah SAW bermaksud apabila meninggal seseorang itu, maka terputuslah segala amalannya. Kan? Melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah yang berterusan dan memberi manfaat. Itu sebab nampak tabung putih itu bagi kan, ilmu yang memberi kebaikan dan diajarkan kepada orang lain, dan anak yang soleh yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada kedua ibu bapanya. Itu yang peringkat yang kedua, maknanya mengajar menyayangi ibu bapa. Ketiga, masuk peringkat ketiga, mengajar ahli keluarga kita nak bahagia ni kena juga cinta masyarakat, bercampur dengan masyarakat, baru betul-betul bahagia. Kalau tidak, duduk dalam rumah gembira, keluar rumah nampak orang tak suka,
Apa masalah? Maka kebahagiaan kita belum cukup lagi. Itu sebab nak kena buat baik juga dengan jiran tetangga, dengan masyarakat kena baik. Sabda Rasulullah SAW, tidak sempurna keimanan dari seorang kamu sebelum aku dicintai lebih daripada mencintai ibu bapa, anaknya dan seluruh umat manusia. Sayang Nabi lebih pada yang lain. Dan begitu juga belum sempurna lagi keimanan kita selagi mana kita tidak mengasihi saudara kita melebihi daripada diri kita sendiri. Tahap persaudaraan dalam Islam ada dua. Satu, tahap dia ithar, iaitu melebihkan keutamaan, mementingkan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Makna biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Susah nak buat kan. Tetapi tahap yang kedua nama dia salamatus sadri, berlapang dada. Maknanya orang lain dapat kebaikan, kita tak marah, kita tak dengki, kita tak sakit hati, kita pun gembira. Anak dia dapat 6A, kita pun gembira. Ada budak pandai dalam kampung kita, orang tu naik pangkat, alhamdulillah, seronok dia naik pangkat. Ada juga orang yang kita boleh minta tolong nanti kalau apa-apa hal. Oi, dengarnya dia ni dapat kereta besar, baguslah tu, untung-untung dapat tumpang. Kereta dia ni tak berlawan. Kau pakai kereta besar, kau tengok aku pakai lagi besar lagi. Kawan tu pakai BMW, dia beli Mercedes. Kawan tu beli van, dia beli Velfire. Kawan tu beli Alphard, kawan tu beli bas sekolah. Dia beli pula bas kilang, tak puas hati, janji bas. Lepas tu sudah ni dia beli, tak tahu beli helikopter pula dah. Beli helikopter lambat sikit lah. Dia beli bilah kipas dulu, sebab mahal. Kadang tak payah nak bersaing lah. Tak payah nak bersaing benda-benda macam tu, takkan habis kalau bersaing macam tu. Tapi kita seronok tengok kejayaan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita. Kenapa kita perlu sayang menyayangi sesama masyarakat? Sebab kita sebagai manusia hidup saling bergantungan sesama kita, antara satu dengan yang lain. Dan mengelakkan pertelingkahan umat Islam. Alhamdulillah, hari ini kita boleh nampak hikmahnya Allah Ta'ala tunjuk. Bila umat Islam dengan Islam tak baik, apa? Siapa ambil kesempatan? Cuba tengok. Satu-satu bodoh yang pasal Islam orang kacau kan? Ada orang pula yang mempertikaikan, mempersoalkan hal ehwal Islam. Orang bukan Islam pula yang lebih-lebih. Saya cakap senang aja. Saya kata, ni bukan cerita politik tak, ni cerita pasal kesatuan ummah ni. Saya kena cerita. Dalam rumah kita ada 7 orang anak. Kita ada 3 orang isteri, 4 orang isteri. Tak kisahlah, tak apalah, ambil satu isteri lah, marah pula orang perempuan kan. Kita ada isteri, suami isteri duduk dalam rumah, ada 7 orang anak. Kemudian kita bawa 2 anak saudara duduk dalam rumah. Anak saudara dalam rumah, kena ingat apa yang dalam rumah tu makan, yang tu juga adalah anak saudara tu kena makan. Dia tak boleh nak cakap, kenapa anak ni dapat lebih, aku dapat sikit, kau pangkat kau anak saudara. Apatah lagi orang yang diambil bola duduk dalam rumah, yang tak ada kena-mengena dengan talian persaudaraan. Jadi dah ada dalam rumah. Dan nak beritahu satu benda je, kalau huru-hara hidup 7 orang anak ni, yang lain tu pun takkan bahagia. Tu je saya cakap. Orang Islam majoriti dalam Malaysia ni, kalau orang Islam hidupnya tak selesa, tak aman, tak sejahtera, orang lain pun takkan sejahtera. Tu kena ingat. Tu sebab kena jaga orang Islam elok-elok dalam Malaysia ni. Itu kena tahu. Jangan main-main. Tak sama Malaysia ni dengan negara lain, jangan disamakan. Tapi satu je, jaga orang Islam elok-elok. Ni orang nak marah. Mana tak marah? Pergi haji kali pertama kau nak bayar 22,000. Tak marah ke? Marah orang tu, main-main. Orang tu dah kumpul berapa lama? Nak merayu ke tidak? Bukan merayu pun kena bayar mahal. Ni bukan kritik no, tapi maksud nak bagi tahu. Tu sebab apa? Sebab dah ada orang mula campur tangan. Sebab kita kena jaga hal ehwal agama kita kena jaga. Jaga elok-elok. Kesatuan umat penting. Kita sesama kita jangan bergaduh. Nabi tak ajar kita bercakap bergaduh. Nabi tak ajar. Nabi suruh elok-elok antara satu dengan yang lain. Malahan Nabi ajar kita macam mana? Nabi masak, Nabi lebihkan kuah supaya boleh bagi dekat jiran-jiran, termasuk tetangga yang berbangsa Yahudi pun dapat. Mana nak tunjuk Islam ni agama yang baik. Jangan pertikaikan Islam ni tak elok. Itu sebabnya kita marah bila orang hina-hina Nabi. Kita patut marah. Mana boleh kita cakap itu biasalah? Tak boleh cakap macam tu. Macam mana kita cakap kita sayang Nabi, bila orang hina Nabi kita boleh rasa okey? Macam mana? Tak boleh macam tu kan. Jadi kita memang kena ambil tindakan. Itu sebabnya bila kita buat laporan polis, kita harap pihak berkuasa ambil tindakan yang sewajarnya. Itu ya.
Sebab benda tu melibatkan, kita tak usik orang lain, kenapa nak usik kita pasal? Kenapa? Macam-macam tuan-tuan. Hari ni bolehlah ambil Quran, buatkan jadi pengesat, tarik dia dekat dalam bilik air tu. Orang ajar. Tuan-tuan tengoklah tu, macam-macam mau buat kita ni lah. Orang Melayu Islam kat Malaysia ni, dia punya perangai pula. Nak buat macam mana? Kan betul lah. Entahlah, biarlah. Kan tu masalah kita. Tapi bila kita apa tengok dulu kan, bila orang nak buat pesta arak dulu, ingat tak? Buat pesta arak macam mana kita tak kira, bukan kira parti, tak kira. Di segi kita ni, bila kita satu hati, kita kata kita marah, kita bantah, akhirnya benda tu tak jadi. Nah, ni hari ni orang Melayu Islam pula sendiri cakap, tak apalah, benda ni kita ni, arak kita kat Malaysia ni antara yang berkualiti dalam dunia. Dia pula cakap, kau pernah minum kau? Kan? Betul, ni macam tu. Saya bukan cakap mentari kat Malaysia ni, entah mana, entah New Zealand ke Afrika, tak tahu lah mana kan. Ya, tapi memang betul lah. Satu-satu kan, mana pelik-pelik kan berlaku. Sebab kita ni, kita kena insaf lah, kena ingat balik. Kadang-kadang bila renung-renung balik, kadang-kadang benda tu mungkin ada salah kita mana-mana. Sebab antaranya salah kita adalah kita mungkin terlampau nak memperbesarkan perbezaan kita, sedangkan persamaan kita banyak persamaan kita. Kita semayang, kiblat kita sama. Nabi kita itulah Nabi kita sama. Kan? Tak ada orang sebabkan dia ni geng belah sana maka dia semayang kiblat dia mengarah sana. Tak ada, sama je kita. Kan? Itu jagalah elok-elok tuan-tuan. Ya? Dan menggalakkan semangat bantu-membantu dan kerjasama sesama Islam antara satu dengan yang lain. Kita sebenarnya macam saya cakap, umat Islam paling ramai dalam Malaysia. Dan kalau kita bersatu hati, kalau setakat kapet lah kan, hari malam ni keluar duit 500 orang, besok boleh pasang kapet tu kan, berkira mana 500 weh, gila. Astro full package boleh bayar. Astro full package punya takut kena apa, kena blok, tak boleh tengok lagi dah Astro, habis lah. Sebab tak dapat tengok Gegar Vaganza. Nampak tak? Tapi bab sedekah kira lah, tak payahlah banyak sangat. Kita kena tingkatkan amalan, budaya kita bersedekah tu. Betul. Macam kita tengok lah kan, kita tengok macam kita bulan puasa besok kan, kita bayar zakat, kita salam mengambil tu. Kena berapa ringgit dengan RM6.5, RM7. RM7 lah. Faham? Okey, lepas tu kita pun salam, kita pun dah baca doa, kita dah bayar RM7 tadi. Mam, yang Ustaz, ini sudah bayar RM7, tapi ni ambil lagi RM50. Apa ni? Ini ikhlas, saya sedekah. Bagilah ke Amil tu. Dia dah ponik, senyum lebar dia duduk kat pasar raya tu. RM50 seorang. Tahun depan tu semua berhenti kerja bulan puasa, semua nak jadi Amil. Sebab ramai orang sedekah kan. Ya, betul lah. Kan? Sedekah ya, jangan kira. Termasuk juga saya nak maklumkan juga tentang Ustaz Rashdad. Jadi begitu juga saya pun ada satu pusat akademi pengajian Al-Quran, Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Jadi kalau siapa yang berhasrat nak menyumbangkan kat sana, ada Ustaz Tafi, dan juga kita buat pengajian secara percuma. Kita ada di Al-Ustaz, kita ada di Shah Alam. Siapa yang nak menyumbang, bolehlah menyumbang. InsyaAllah benda ni baik kan? Orang datang mengaji, belajar agama, macam-macam tajuk, macam-macam ustaz datang secara percuma. Kita bayarlah, tetapi orang yang datang tu percuma. Jadi untuk bagi penerangan sikit tu, saya jemput Ustaz Rashdad untuk memberi sedikit penerangan tentang Akademi Pengajian Al-Quran Miftahul Jannah. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم
وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya terima kasih kepada penaung Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, iaitu Ustaz Syamsul Bat, dilahirkan Imam pada Dana Basar Nazim, hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Jadi terima kasih sebab bagi sedikit ruang untuk saya bercerita, berkongsi sedikit tentang Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, yang mana kita beroperasi di Al-Usta dan juga di Shah Alam, Selangor. Al-Usta tu kat Kedah, Shah Alam tu kat Selangor. Baik, jadi pengajian yang kita sediakan di akademi kita ni bermula daripada anak-anak. Jadi kita start daripada tahfiz, kita ada tahfiz lebih kurang 16 orang student, dan kemudian kita ada pengajian umumi. Dan kita senang cakap, Akademi Al-Quran Miftahul Jannah ni macam satu stop center untuk orang belajar tentang agama. Dan sebab kadang-kadang orang nak datang belajar di masjid ni dia malu-malu kan, dia segan. Jadi nak belajar tentang agama kadang nak baca Quran semua kan. Jadi kita sediakan pusat pengajian. Dan alhamdulillah saya dah beroperasi sebenarnya masuk tahun ni dah masuk tahun kelima sebenarnya. Dah masuk tahun kelima, dan alhamdulillah Ustaz Syamsul Debat pun dah dekat 2 tahun dah rasa terlibat dengan Akademi Al-Quran Miftahul Jannah, yang mana insya-Allah sedikit masa lagi kita akan upgrade jadi EduCity Miftahul Jannah, yang mana depan ni kita nak masuk lagi kurikulum-kurikulum yang tak berkaitan dengan agama. Contohnya kemahiran kita akan masuk. Sebab kita nampak masyarakat Islam kita hari dari segi sistem pendidikannya agak, bukan kata semua tak okey, tapi nak cari yang betul-betul okey itu buat masa sekarang kita tak nampak lagi yang ada, yang maksudnya memudahkan untuk orang datang belajar. Jadi inisiatif yang kami ambil di Miftahul Jannah ni ialah kita sediakan pengajian memang 100% cuma. Kita tak ambil bayaran langsung. Dan alhamdulillah kos operasi kita setiap bulan pun tak ada lah kata banyak mana pun, lebih kurang dalam 25,000 macam tu je. Dan alhamdulillah setiap bulan Allah cukupkan. Jadi hari ini ni dengan kesempatan masa yang ada ni, kami datang bawa tabung kat belakang sana. Kita ada buat fire semua kita ada. Kita nak buka ruang pada ibu ayah kat sini. Kok lah kalau ada yang nak ambil ruang dan buat kebaikan bersama. Kalau nak ambil lah, kalau tak mau ambil terpulang lah masing-masing. Sebabnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan setiap kamu ni merupakan pemimpin, dan kamu akan disoal tentang apa yang kamu pimpin. Jadi yang kita pimpin itu sebenarnya yang paling Allah tanya adalah tentang diri kita. Kita memimpin diri kita atas dunia. Sebab tu yang Nabi sebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, 4 soalan yang akan ditanya kepada seorang hamba sebelum dia nak bergerak menuju sama ada ke syurga ataupun neraka. 4 soalan. Dan salah satu soalannya adalah tentang hartanya, dari mana dia dapat dan ke mana dia nafkahkan. Bayangkan tuan, kita dapat setahun katalah kita dapat 100,000, kita dapat pendapatan kita. Daripada 100,000 tu kalau Allah tanya berapa banyak kita guna untuk agama, agak-agak apa jawapan kita? Takkan kita nak jawab kita guna 1,000 je, takkan nak jawab guna 10,000 je daripada 100,000. Jadi masing-masing buat pilihan masing-masing. Kita bukan kata nak sangat duit ni, kita bukan nak minta sangat, kita just bawa peluang untuk buat kebaikan sama-sama. Kalau nak bantu silakan, tapi kalau kata andai kata tak mampu nak bantu, kami minta tolong doakan sahaja supaya apa yang kami rancang di Akademi Al-Quran Miftahul Jannah ni dipermudahkan oleh Allah SWT. Dan ni masuk dah tahun kelima dah, dan kita bercadang tahun ni kita nak kumpul dana banyak, kita nak beli tanah dan nak tinggal kompleks. Sebab sekarang kita menyewa, dan setiap bulan kita bayar sewa lebih kurang 3,000 lah kita bayar, 3,000 lebih. Jadi mungkin itu saja perkongsian yang saya boleh kongsi. Dan kita juga ada buku wakaf kat belakang. Siapa yang nak berwakaf boleh wakaf dengan nilai RM50 ataupun RM20. Tapi kalau tak mau wakaf, dia nak derma saja, masuk je dalam tabung, tak ada masalah. Baik, jadi saya rasa cukup sekadar tu. Terima kasih Ustaz Syamsul sebab bagi ruang untuk saya berkongsi cerita. Mudah-mudahan ada sedikit manfaat bersama dengan kita tadi. Allah. Terima kasih Rasdan. Sambung sikit lagi. Sikit lagi. Jadi dalam kita tadi dengan masyarakat tadi, jaga masyarakat kita, jaga hubungan macam mana Nabi sayang isteri Nabi, kita sayang isteri kita. Nabi sayang ahli keluarga Nabi, kita sayang ahli keluarga kita. Nabi sayang sahabat-sahabat Nabi, kita sayang sahabat-sahabat kita, termasuk jemaah kita gini. Dan Nabi sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam, maka kita kena sayang umat Islam yang berpegang kepada syariat Islam. Selain daripada itu Nabi tak ajar. Nabi ajar suruh baik. Salah satu doa Nabi yang masih belum makbul sampai ke hari ini adalah Nabi mendoakan agar umatnya bersatu. Itu sampai hari ini sebenarnya masih terlampau banyak halangan, tapi kita menuju ke arahnya.
Kan? Kalau ikutkan kekuatan negara Islam itu sendiri contoh, kuat dah banyak negara Islam ni, kesatuan kuat patutnya. Tetapi sebabkan ada yang melepaskan pucuk sendiri, ada negara-negara Islam yang terlampau memikirkan persahabatan dia dengan negara-negara lain tu, sampaikan akhirnya tertindas tahu Palestin kono macam mana puak Uyghur, kan, puak Uyghur di China macam mana, kan, orang Islam di China tu macam mana keadaan dia. Banyak tempat-tempat berlaku penindasan dan sebagainya. Itu sebabnya dalam kejayaan yang terakhir nak cerita pasal kejayaan kita, keluarga kita ni nak jadi keluarga bahagia, nak capai kejayaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat nanti macam mana kita kena ingatkan ahli keluarga kita tentang betapa dahsyatnya sesaan dia di hari akhirat besok. Teruknya keadaannya yang mana manusia kebanyakannya tak boleh tahan. Dikatakan dalam hadis qudsi, bagaimanakah kamu boleh lagi melakukan maksiat sedangkan kamu tak tahan bertahan dengan panasnya terik matahariku. Hari ni 2-3 hari ni pun orang komplain panas sekarang ni. Komplain panas. Orang Terengganu sebut very hot today gitu kan. Panas dering. Betul, panas dering. Berdering panas, bayang dengan panas dering. Iya. Panas betul, matahari tak tahan. Kan, tahukah kamu bahawa neraka jahanamku itu mempunyai 7 tingkat? Allah bagi tahu. Yang mana Allah Taala bagi tahu setiap tingkat mempunyai 70,000 daerah. Setiap daerah mempunyai 70,000 kampung. Setiap kampung mempunyai 70,000 rumah. Setiap rumah mempunyai 70,000 bilik. Setiap bilik mempunyai 70,000 kotak. Setiap kotak mempunyai 70,000 batang pokok zakum. Di bawah setiap pokok zakum mempunyai 70,000 ekor ular. Di dalam mulut setiap ular yang panjangnya 70 hasta setiap seekor mengandungi lautan racun yang hitam pekat. Dan di bawah setiap pokok zakum terdapat 70,000 rantai. Setiap rantai diseret oleh 70,000 malaikat. Api yang ada sekarang ini digunakan oleh Bani Adam untuk membakar hanyalah 1/70 daripada api neraka jahanam. Makna 70 kali ganda. Kan? Dan begitu juga apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka akan mendengar kegeraman dan suara nyalanya. Surah Al-Furqan ayat 11. Yang mana bagi tahu mendengar tu punya kuat bunyi dia. Yang mana bila terdengar tu dikatakan dalam satu riwayat lebih kurang 500 tahun perjalanan. Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara mereka yang mengerikan, sedangkan neraka itu mengelegak. Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Dibakarnya api neraka ni 1000 tahun, daripada merah menjadi putih, daripada putih bakar lagi 1000 tahun sampai menjadi hitam. Dikatakan kalau terbuka sedikit je pintu api neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Kemudian Rasulullah SAW minta Jibril, wahai Jibril, kau ceritalah apakah 7 pintu tu. Walaupun Jibril ni berat nak cerita, akhirnya Jibril cerita. Jibril cerita punya dahsyatnya api neraka tu sampai menangis. Kenapa lah kau menangis pula wahai Jibril? Nabi tanya, kau menangis kenapa? Cerita ni kita kena share dengan ahli keluarga kita. Kenapa kau menangis? Yalah aku takut kalau aku masuk dalam neraka. Dahsyat. Jibril menangis. Nabi kata, kau bukankah kau ni beribadah haja sentiasa pada Allah Ta'ala, kau tak ada dosa, kau tak baik maksiat, apa yang kau risau? Alangkan malaikat Azazil pun Allah Ta'ala boleh janjikan dia neraka abadan-abadan, ni kau pula aku tak? Azazil pangkat malaikat paling tinggi sekali, akhirnya jadi syaitan, kan? Akhirnya Allah Ta'ala janjikan dia dalam neraka kedudukannya. Itu yang Jibril boleh menangis. Kita cerita neraka boleh senyum lagi, kan? Sebab belum kono, kan? Itulah cerita, kan? Dan kemudian Jibril berat tak berat cerita jugalah pintu pertama neraka Hawiyah ni. Artinya jurang diperuntukkan untuk orang munafik dan kafir. Pintu kedua neraka Jahim diperuntukkan bagi kaum musyrikin. Pintu ketiga neraka Sakar yang diperuntukkan bagi kaum sabiin atau menyembah api. Pintu keempat dinamakan sebagai Lada, diperuntukkan bagi iblis dan para pengikutnya. Pintu kelima Hutamah yang bermaksud menghancurkan hingga berkeping-keping, diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Pintu keenam neraka Sa'ir bererti hafiah, api nyala-nyala, diperuntukkan bagi kaum kafir. Kemudian pintu ketujuh ditanya pula. Pintu 7 tu Jibril tak tergamak nak cerita. Nabi tanya, ketujuh tu untuk siapa? Akhirnya Jibril pun jawab, sesungguhnya pintu ketujuh diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar dan meninggal sebelum mengucapkan kata-kata taubat kepada Allah.
Menangislah Nabi sampai pengsan. Bila Nabi menangis sampai pengsan, tanda sayangnya kat kita. Itu sebab tak patut sangat kalau kita tak sayang kat Nabi. Dan Jibril pun menangis sekali bila tengok Nabi menangis. Dan bila Nabi tersedak, rupa-rupanya Nabi dipangku oleh Jibril. Dan bila Nabi jaga tu, tanya, wahai Jibril, aku tahulah satu pintu tu diperuntukkan untuk umat aku, tapi ada tak seorang umat aku yang masuk dalam pintu tu, dengan harapan pintunya ada tapi tak ada yang masuk. Maka jawab Jibril, sesungguhnya ada ya Rasulullah, ada wahai Muhammad. Maka sedihlah Nabi. Nabi masuk dalam rumah, Nabi semayang menangis, Nabi baring, Nabi menangis. Seminggu lebih kurang keadaan Nabi macam tu. Nabi tak keluar-keluar rumah. Nabi keluar pergi semayang, lepas tu Nabi balik rumah balik. Nabi keadaan yang sedih benar, memikirkan nasib umatnya. Jadi itulah dia kunci rahsia kebahagiaan keluarga kita. Itu dia. Ingat Allah dan Rasul banyak-banyak. Wa zakrullaha katsira. Ingat Allah banyak-banyak dan taatlah apa yang Nabi bawa kat kita, kita ikutlah. Janganlah sekali-kali kita mempersoalkan, mempertikaikan. Apa yang telah disiapkan untuk agama kita ni telah lengkap, Nabi kata. Tinggal kat kita lah nak laksana ke tidak. Nabi suruh kita buat, kita buat lah. Nabi suruh jaga silaturahim, jaga silaturahim elok-elok. Kan? Nabi suruh jaga nikmat harta, nikmat umur, nikmat muda, nikmat ilmu, Nabi suruh jaga. Kan? Jagalah elok-elok. Begitu juga amanah yang Nabi bagi kita, kita jagalah elok-elok. Kan? Jagalah elok-elok. Jadi rasa cukup setakat itu. Terima kasih banyak di atas kesudian mengundang saya. Dah kali kedua dah saya datang. InsyaAllah saya akan datang lagi. Seronok datang ke sini. Walaupun tak pernah jumpa duriannya lagi. Kan? Tapi kira okey lah kan. Okay lah. Burung ada. Jadi saya ucap terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita beroleh manfaat daripada apa yang telah disampaikan. Walaupun sedikit, sama-sama kita manfaatkan dan sebar panjangkan kepada yang lain. Sesungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.